Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tadi saya dah tunjukkan video analisis untuk Nasdaq, dan sekarang ni chart untuk Dow Jones bersama dengan kita H1 18 bulan Julai 2022, jam sekarang pukul 1.52 minit 1.59 minit petang, ada pukul 2 petang lah. Jadi kita tengok pada chart Dow Jones hari ni. Okey, seperti biasa kita perlu tukarkan pivot pada monthly dulu. Pivot kita tukarkan kepada monthly, dan kita tandakan untuk monthly pivot pada daily. Kita lihat, jika kita lihat di sini, ini tukarkan kepada kali hijau untuk kita lebih nampak. Okey, pivot point berada di sini, dan pada hari Jumaat price dah pun break pivot point untuk monthly, dan M2 serta R1 agak jauh. Yang terdekat adalah di sini. Yang terdekat adalah di sini, iaitu upper CPR ataupun top CPR, dan M2 berada jauh untuk monthly. Tak apa, kita tandakan je dulu. Sekejap kita tukarkan kepada weekly. Dan kita lihat, jika kita lihat pivot point untuk weekly agak jauh ke bawah, di bawah sini. Pivot point untuk weekly agak jauh ke bawah. Tukarkan color. Tidak violet. Dan kita lihat juga R1 berada di sini untuk weekly. Yang berdekatan dengan central pivot top central pivot adalah tak ada apa-apa, dan R1 ni lah tempat yang paling tinggi. Okey, yang paling rapat, yang paling dekat adalah R1. So kita tukarkan kepada daily pivot. Ngantuk pula dengar lagu ni. Okey, ini adalah daily punya R1. Ini daily punya R1. So kita boleh nampak di sini R1 untuk daily. Kita boleh tandakan. Supaya kita nampak tempat kebarangkalian akan berlaku. Tidak balas tidak balas harga. Okey, antara R1 untuk upper CPR untuk monthly dan juga R1 ni ada seperti satu zone lah. Di sini akan besar kemungkinan boleh menjadi satu zone. Sebenarnya kita bimbang kalau kita nak sell. Sebab apa tahu? Sebab keadaan market bullish kan. Tapi kita kena tengok juga pada time frame besar, market masih still bearish sebenarnya. Time frame besar masih lagi bearish, dan ada besar kemungkinan untuk price turun dulu sebelum dia meneruskan kenaikan. So kita kena bijak untuk mengambil peluang sekiranya betul seperti jangkaan kita berlaku, kan, kita boleh mengambil peluang untuk sell lah. Kalau misal kata kita jangkakan price sampai ke R1 ini, besar kemungkinan price boleh dia macam ni gini dulu, selepas tu dia akan turun bawah mencari monthly pivot ini.
ataupun dia mencari pivot daily ni ataupun pivot weekly ni, besar kemungkinan dia boleh turun macam ni dan kemudian baru naik, baru naik. Ada besar kemungkinan boleh berlaku macam ni, ataupun mungkin juga dia hanya sampai sini. Ada besar kemungkinan juga untuk dia lalu sampai turun sampai situ dan kemudian naik. Okey, ini antara kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku lah. Oh, tak tahu kenapa dia lari sekejap okay. Besar kemungkinan dia boleh jadi macam ni. Tapi untuk price turun sebenarnya ada kalau kita tengok di sini ada inverted head and shoulders. Ada juga kemungkinan price boleh turun sampai bawah sini. Ada semua ada kemungkinan. Jadi kita kena monitor benda ni. Kita tak boleh kata yang inilah akan terjadi. Sebab kita bukan peramal Kita kena buat keputusan dari masa ke masa. Kita kena lihat pergerakan price dari masa ke masa. Okey. Sekejap Okey, kita kena tengok sebelah sini juga. Ada tak kebaran kalian yang boleh menyebabkan price bertindak balas. Tengok di sini sekejap saya markkan kejap. Dah tembus. Sekejap saya cuba tengok sekejap. Okey. Kalau kita nampak memang price berupaya untuk naik ke atas sampai sini. Lagipun di sini ada satu resistance kan. Jadi kita tunggu price sampai sini dulu baru kita sell lah. Kalau dia break R1 ni, dia mungkin boleh sampai ke zone sini. Di area sini. Ini saya nampak. Di sini Di sini dia tempat yang kita perlu perhatikan jugalah. Dan M0 juga. Jadi terlalu banyak zone. Nanti kita confuse sebenarnya kan. Tapi kita letaklah R2 dulu dan kita tengok dia tembus tak tembus. Tapi di sini, area sini dan sini adalah tempat yang berpotensi untuk cari sell lah. Kalau kita nak buy, nak selamat, sebenarnya kita cari buy. So kita cari buy kat mana tahu, kita tunggu dekat area ni. Antara pivot point dengan bottom CPR ini, kita tunggu di sini, bottom CPR dan juga pivot point ini di area sini. Mungkin price boleh turun sampai situ. Dia besar macam ni ya. Okey, dia mungkin boleh jadi macam ni. Ataupun mungkin dia tunggu sampai sini dulu kan, turun baru dia naik. Jadi kita tandakan saja zone pivot point ini. Kalau dia tembus pivot point ni, area ni kalau dia tembus, kita tunggu lebih bawah lah. Di sini area ni untuk kita cari buy. Di sini tempat berpotensi. Tapi sekejap. Dia boleh tembus ni. Saya nampak besar kemungkinan dia boleh tembus. So kita turunkan bawah lagi lah, S1 ni tempat selamat. Kalau nak buy dekat area S1 ni lah. Besar ni zone ni, pada dikirakan besar. Kalau anda nak ambil separuh daripada S1 dan M3 ni pun boleh, tak ada masalah. Sini lah boleh ni. Besar kemungkinan dia jadi macam ni. So kita tandakan dulu. Lupa letak harga pula. Ngantuk lah lagu ni. Jangkaan pivot. Mana pivot harga ni? Mata pun dah ngantuk, tak nampak ni. Sekejap okay. Tu pun dah nampak. Okay, di sini satu.
Kita tengok, kita samakan dengan harga di sebelah 6.37. Okey. Sini. Okey. Wih, dah lari pula dah. Lebih kurang lah dari situ dan I will be your man. Tu okay, tu lebih kurang ni. Kita bagi sama dulu harga dia. Dia sebenarnya lari sikit-sikit pun tak apa, lebih kurang je tentu. Nampak. Bukanlah sharp sangat pun kan. Okay. Ni ke A2 I will be your man. Yang 70. Lebih kurang di sini. Tempat-tempat yang anda perlu monitor. Nanti ada entry saya beritahu. Ada entry saya beritahu. Kita entry. Kan? Kita entry. Di sini sebenarnya ada satu zone tau, hidden zone yang orang tak nampak. Hidden zone yang kita tak nampak. Sebenarnya ada di sini. Cuma saya suka berpegang kepada R1 dulu. Sebab apa? Kadang-kadang hidden zone ni dia akan turun dulu sampai ke M2 ni. Kemudian dia naik, barulah dia akan sampai R1 ni, barulah dia akan turun. Rasanya macam tu lah. Dan di sini ada satu hidden zone yang nanti saya akan ajar pada masa akan datang. Saya akan ajar. Dan saya dah create pun satu indikator untuk melihat hidden zone tu. Hidden zone ni dia kena tengok dengan alam sebalik mata. Tak adalah gurau, alam bazrah. Taklah, tu gurau. Okey. Tapi dia memang ada satu hidden zone di sini. Sebab tu kenapa price berhenti ni saya akan ajar dalam video akan datang. Siapa yang stay, siapa yang rajin berkomunikasi, siapa yang rajin untuk terus aktif dalam grup, aktif trade dan sebagainya, datang belajar, paling tidak pun hubungi saya kan. Saya akan ajar. Hanya orang tertentu saja yang akan dapat. Hanya orang tertentu saja yang akan dapat. Tak semua orang yang konsisten belajar. InsyaAllah saya akan bagikan macam mana cara nak tengok hidden zone. Kenapa dia berhenti kat sini? Kenapa dia tak berhenti kat R1? Di sini ada satu hidden zone yang orang lain tak nampak. Saya dah create satu indikator, nampak ni, ZK hidden zone ni. Dia tidak 100% tepat macam mana kita nampak, tetapi dia membantu. Saya bagi contoh satu je. Saya bagi contoh satu je. Nak tengok dia. Saya bagi contoh satu, nampak. Di sini dia ada tunjuk. Nampak? Di sini dia ada tunjuk. Yang gelap ni adalah hidden zone yang kita tak nampak. Sebab tu dia berhenti. Nanti saya tunjukkan pada masa depan. Okey. Stay tune guys. Kita jumpa dalam video yang berikutnya. InsyaAllah trade dalam keadaan berhemah. Trade dalam keadaan berhemah lah. Lot jaga money management dan belajar dan terus belajar. Jangan lupa belajar gunakan demo dulu. Gunakan demo dulu untuk belajar, untuk lihat macam mana cara kita trade. Dan satu lagi saya nak beritahu, kita pun insya-Allah akan ada copy trade dalam masa terdekat ni. Dalam minggu ni saya akan umumkan, saya akan bagi tahu bagi mereka yang berminat untuk copy trade, boleh kontak saya. Nanti saya akan bila kita dah ready, akaun tu dah ready untuk copy trade, saya akan bagikan akaun master adalah akaun master untuk anda follow copy trade. Copy trade sangat mudah, di mana anda cuma perlu follow saja master, bukan anda yang entry, master yang akan entry kan, automatic anda tengok. Dan kita untuk copy trade kita target tak besar.
mungkin hanya dalam seminggu dalam 10% to 20%, 10% to 25% per week. Itu yang kita nampak boleh jangkaan kita lah. Tapi kalau lebih lah kan, mungkin kalau kita boleh dapat dalam 50% to 100% per week pun okey. Tengok keadaan semasa dan keadaan market. Kalau slow je saya pun tak berani janji lebih lah. Dan ada master yang akan kopikan. InsyaAllah saya akan recommendkan master-master tu. Saya akan recommendkan master-master yang mana yang akan kopikan, yang mana kita dah train master tu. Okey. Nanti saya bagi akaun dia. Yang berminat untuk copy trade boleh bagi tahu saya. Baik. Assalamualaikum. Jumpa dalam video berikutnya. Salam.